Shalom, selamat sejahtera dan apa khabar saudara-saudari sekalian. Semoga kalian sihat dan ceria. Bulan Disember merupakan bulan yang dinantikan ramai. Ia adalah bulan yang penuh dengan kegembiraan, percutian, membeli belah, membeli hadiah, memberi hadiah, menerima hadiah, makan-makan, nyanyian dan banyak lagi. Di tengah-tengah semua ini, marilah kita meluangkan masa untuk merenung kelahiran Yesus Kristus. Semoga berita baik akan kelahiran Yesus yang diumumkan oleh malaikat membawa kegembiraan kepada semua. Sebelum mendengar khutbah hari ini, mari kita berdoa. Oh Bapa, Engkau telah menjaga kita sepanjang minggu yang lepas dan kami mahu mengucapkan terima kasih ya Bapa. Persiapkanlah hati dan minda kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Semoga Engkau menunjukkan kami kepada Yesus Kristus, mengenali dan mengasihinya dengan lebih mendalam dan mengikutinya dengan lebih rapat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam khutbah saya yang lepas dari 1 Yohanes bab 1 ayat 1 hingga 4, Yohanes memberi kesaksian akan Yesus yang telah datang ke dunia ini, Yesus yang dia telah lihat, dengar dan sentuh. Di mana Yesus wujud sejak permulaan, telah datang ke dunia ini dan disalibkan. Oleh itu, Yohanes, kita dan mereka yang menerima berita baik akan Yesus dan percaya kepadanya, dapat hidup bersatu, fellowship dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Hidup bersatu dengan Bapa dan Yesus adalah keistimewaan bagi kita sebagai orang Kristian, di mana kita belajar mencontohi sifat Allah dalam kehidupan harian. Hari ini kita akan melihat apakah ciri hidup bersatu ini dari sifat Allah melalui 1 Yohanes bab 1 ayat 5 hingga 10 dan bab 2 ayat 2 dan 6. Mari kita baca 1 Yohanes bab 1 ayat 5 bersama-sama. Inilah berita yang telah kami dengar daripada anaknya dan yang kami isytiharkan kepada kamu. Allah itu cahaya dan padanya tidak ada kegelapan sama sekali. Dalam ayat 5, Yohanes memberitahu Allah itu cahaya. Yohanes pasti akan hal ini kerana inilah yang dia dengar daripada anak Allah iaitu Yesus. Jika Allah itu cahaya, maksudnya tidak ada kegelapan dalam sifatnya sama sekali. Saudara-saudari sekalian, cahaya dan kegelapan tidak dapat hadir bersama. Hanya satu pada setiap masa. Kalau adanya cahaya, tidak ada kegelapan. Jika ada kegelapan, tidak ada cahaya. Dalam Alkitab, terdapat banyak perhubungan di antara Allah dengan cahaya. Kejadian bab 1 ayat 3. Allah berfirman, hendaklah ada cahaya, lalu cahaya pun ada. Ini menunjukkan Allah membawa cahaya ke dunia. Habakuk bab 3 ayat 4. Engkau datang dan bersinar seperti kilat, cahaya memancar dari tanganmu. Ini menunjukkan Allah sumber cahaya. Yohanes bab 8 ayat 12. Yesus berkata, Akulah cahaya bagi dunia. Orang yang mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi beroleh cahaya yang memberikan hidup. Dari ayat-ayat ini, kita tahu bahawa Bapa di syurga itu cahaya. Dia sumber segala cahaya. Yesus yang diutuskan oleh Bapa ke dunia ini juga cahaya kerana Yesus mempunyai sifat Bapa surgawi. Kerana Allah itu cahaya, kita mesti membuat keputusan bagaimana kita seharusnya hidup. Dan cara kita hidup akan menunjukkan sama ada kita hidup bersatu dengan Bapa dan Yesus ataupun tidak. Mari kita baca ayat 6 hingga 8. Jika kita berkata bahawa kita hidup bersatu dengan Dia, padahal kita hidup dalam kegelapan, maka kita berdusta baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Tetapi jika kita hidup dalam cahaya, sebagaimana Allah ada dalam cahaya, maka kita hidup rukun dan darah Yesus anaknya membersihkan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahawa kita tidak berdosa,
kita menipu diri sendiri dan Allah tidak ada di dalam hati. Kerana Allah itu cahaya, jika kita ingin hidup bersatu dengan Bapa dan Yesus, kita harus hidup dalam cahaya. Ayat 6 hingga 8 memberi gambaran bahawa jika kita tidak hidup bersatu dengan Bapa dan Yesus, sebenarnya kita sedang hidup dalam kegelapan. Apakah ciri-ciri seseorang yang hidup dalam kegelapan? Sebelum itu, kita lihat apa yang dilambangkan oleh kegelapan. Kegelapan ialah ketiadaan cahaya. Kegelapan juga simbol untuk dusta, tipu, lai, perdaya, dosa, tidak bertaubat. Dalam kegelapan, yang buruk dan yang baik tidak boleh dilihat, tetapi ianya masih ada. Berdasarkan ayat 6, orang yang hidup dalam kegelapan adalah seseorang yang kata-kata dan perbuatannya tidak selaras. Cakap lain, buat lain. Orang yang sebegini berdaya diri sendiri dan juga memperdaya orang lain. Seterusnya dalam ayat 8, orang yang hidup dalam kegelapan adalah seseorang yang tidak mengakui dirinya berdosa. Roma bab 3 ayat 23 berkata, semua orang sudah berdosa dan jauh daripada Allah yang menyelamatkan mereka. Saudara-saudari sekalian, kita bukan manusia yang sempurna. Kita akan berdosa. Oleh itu, orang yang tidak mengakui dirinya berdosa langsung tidak menghiraukan Allah dan firman-Nya. Mereka berpendapat apa yang dilakukannya okey. Mereka tidak berdosa kerana orang lain pun buat, saya juga boleh buat. Orang yang hidup dalam kegelapan, mereka selesa dengan dosa kerana beberapa dosa telah diterima di mata mereka seperti pembohongan. Yang pertama kali berbohong, rasa tidak selesa, takut. Tetapi kalau selalu berbohong, mereka akan menjadi lebih selesa. Dan ini mungkin berlaku secara perlahan-lahan. Ciri-ciri seseorang yang hidup dalam kegelapan ialah yang pertama, langsung tidak menghiraukan Allah dan firman-Nya. Kerana tidak ada firman Allah, mereka buta terhadap dosa mereka sendiri. Oleh kerana mereka tidak menghiraukan firman Allah, mereka hidup tanpa mengikuti gaya hidup Allah yang suci, kudus dan benar seperti yang dilihat dalam Yesus Kristus. Mereka ini lebih suka untuk mengikuti cara mereka sendiri. Ya, mereka dikuasai oleh kehendak sendiri. Yang ketiga, mereka tiada persekutuan dengan Bapa dan Yesus. Kita dapat melihat hakikat ini dari Yohanes bab 3 ayat 19 hingga 20. Mari kita baca bersama-sama. Penghakiman itu berdasarkan hal ini. Cahaya itu sudah datang ke dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada cahaya kerana perbuatan mereka jahat. Sesiapa yang melakukan kejahatan membenci cahaya dan tidak mahu datang kepada cahaya, supaya perbuatannya yang jahat tidak kelihatan. Saudara-saudari sekalian, jelasnya tidak ada apa-apa manfaat untuk kita hidup dalam kegelapan, kerana ia suatu kehidupan tanpa Allah dan firman-Nya. Sebaliknya, kita harus hidup dalam cahaya. Tetapi, apakah ertinya hidup dalam cahaya? Terlebih dahulu, kita kena tahu apa yang dilambangkan oleh cahaya. Ya, cahaya simbol kesucian, kebaikan, pengetahuan. Cahaya juga berkait rapat dengan kebenaran kerana cahaya akan mendedahkan semua yang ada. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita yang memimpin aku dan cahaya yang menerangi jalanku. Kawan-kawan, jelas dari ayat ini umat Kristian menerima cahaya melalui firman Tuhan. Firman Tuhan bagaikan lampu yang akan mendedahkan semua yang baik dan juga dosa dalam hidup kita.
Tidak ada yang dapat disembunyikan. Contohnya, apabila kita melakukan sesuatu yang tidak patut, tiba-tiba firman Tuhan terlintas dalam fikiran kita. Ia memberitahu kita, ia salah. Jangan buat. Jauhkan diri. Kawan-kawan, itulah cahaya firman yang mendedahkan dosa yang ada di dalam hidup kita. Dalam pendek kata, ciri-ciri seseorang yang hidup dalam cahaya ialah yang pertama, mereka hidup mengikuti sifat Allah yang suci, kudus dan benar seperti yang dilihat dalam Yesus Kristus. Mereka ini bukan sahaja berdoa, baca Alkitab, tetapi juga mengasihi antara satu sama lain. Dan mereka ini tidak sengaja berbuat jahat ataupun sengaja dosa. Dan mereka juga akan elakkan dosa. 1 Yohanes bab 2 ayat 6 berkata, Sesiapa berkata bahawa dia hidup bersatu dengan Allah, orang itu harus hidup mengikut jejak Kristus. Yang kedua, fikiran dan tindakan mereka selaras dengan kebenaran ataupun ajaran firman Tuhan dan mereka akan mematuhinya dengan rela hati. Yang ketiga, mereka akan mengakui dan bertaubat. Mereka akan sedar akan dosa yang mereka lakukan dan akan meminta ampun daripada Allah. Saudara-saudari sekalian, inilah jenis kehidupan yang Allah mahu kita jalani. Kerana Allah itu cahaya, Dia mahu kita hidup dalam cahayanya juga. Bahagian pertama 1 Yohanes bab 2 ayat 1 berkata, Anak-anakku, aku menulis surat ini kepada kamu supaya kamu tidak berdosa. Dari ayat ini, Yohanes menyuruh kita supaya tidak berdosa. Maksudnya, harus menjauhi dosa. Jangan terus hidup dalam dosa. Walaupun kita pilih untuk hidup dalam cahaya, tetapi kadang-kadang kita gagal. Kita tidak hidup dalam kebenaran. Kita dosa melakukan apa yang tidak patut. Saudara-saudari sekalian, dosa adalah masalah yang memerlukan penyelesaian. Kita tidak ada penyelesaiannya sendiri, tetapi Allah telah menyediakan jalan penyelesaiannya. Mari kita lihat ayat 9. Tetapi jika kita mengakui dosa kita kepada Allah, Dia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Dia akan mengampunkan dosa kita dan membersihkan kita daripada segala perbuatan yang salah. Ayat 9 memberitahu bahawa langkah pertama apabila kita telah dosa ialah mengakui dosa kita kepada Allah, meminta ampun daripada Allah. Satu soalan yang selalu kita tanya ialah, adakah Allah akan benar-benar mengampuni dosa saya? Saya telah melakukan perkara yang jahat dan buruk. Bagaimana mungkin Allah akan mengampuni? Kita bergelut dengan pengampunan Allah kerana kita cenderung melihat pengampunan Allah berdasarkan cara dosa diampuni di dunia ini. Biar saya jelaskan. Di dunia ini bukan semua kesalahan dapat diampunkan dengan mudah. Biasanya kesalahan yang remeh atau kecil mudah dimaafkan. Tetapi lebih besar kesalahan itu, lebih sukar ia menerima pengampunan. Kadang-kadang kita mungkin perlu melakukan perbuatan yang baik yang setara dengan dosa kita sebelum diampuni. Saudara-saudari sekalian, Allah tidak bertindak seperti manusia. Di sini ayat 9 memberi dua jaminan apabila kita memohon ampun daripadanya. Pertama, dosa diampuni. Tidak kira sama ada kita berpendapat dosa kita besar atau kecil, serius atau tidak serius, Allah akan mengampuni dosa kita. 1 Yohanes bab 2 ayat 2 berkata, melalui Kristuslah dosa kita diampunkan dan bukannya dosa kita sahaja, tetapi juga dosa semua orang. Ayat ini memberitahu bahawa segala pengampunan Allah adalah melalui Kristus. Darah Yesus yang ditumpahkan di kayu salib membolehkan dosa semua orang dihapuskan. Dalam Yesus,
masalah dosa manusia telah diselesaikan. Amin. Jaminan yang kedua, Allah akan membersihkan kita daripada segala perbuatan yang salah. Apakah maksudnya? Maksudnya, Yesus telah menanggung dosa kita dan disalibkan. Dengan ini, semua kesalahan dan hukuman dosa kita telah dihapuskan daripada kita dan disucikan daripada dosa. Saudara-saudari sekalian, walaupun Allah mengampuni dosa kita dan membersihkan kita daripada perbuatan yang salah, namun ini tidak bermaksud kita boleh terus hidup dalam dosa. Tidak. Sebaliknya, jauhi dosa. Sebelum saya mengakhiri sesi khutbah hari ini, izinkan saya untuk merumuskan isi penting dari petikan hari ini. Allah itu cahaya. Untuk terus hidup bersatu dengan Bapa dan Yesus, kita harus terus hidup dalam cahaya. Jauhi dosa, mengikuti sifat Allah. Lukas bab 5 ayat 35 berkata, oleh itu, berhati-hatilah supaya cahaya pada dirimu tidak menjadi gelap. Pastikan supaya kita tidak keluar dari hidup dalam cahaya. Tetapi apabila dosa, akuilah dosa kita kepada Allah. Dan Allah akan mengampuni dan membersihkan kita daripada segala kesalahan. Kemudian bangun, teruskan hidup dalam cahaya semula. Kerana Allah itu cahaya, kita juga hidup dalam cahaya. Adakah anda sedang hidup dalam cahaya? Allah sedang mengundang anda untuk hidup bersatu dengannya dalam cahaya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di syurga, terima kasih Engkau telah menyediakan jalan penyelesaian bagi dosa manusia melalui Yesus Kristus. Bantulah kami untuk terus hidup dalam cahaya dan bukan dalam kegelapan. Biarlah hidup kita bersinar di dunia ini supaya orang yang belum percaya dapat mengenali dan percayai kepada Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sehingga kita berjumpa lagi minggu depan, semoga Tuhan berkati dan memelihara kamu. Jumpa lagi. Bye-bye.